Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Hari ini kita akan baca usul ke-44. Hadis-hadis yang menyatakan kelebihan orang yang bernama Muhammad dan Ahmad semata-mata kerana nama itu, dan celaan serta ancaman terhadap orang-orang yang tidak melebihkan orang yang bernama Muhammad atau Ahmad. Demikian juga celaan dan ancaman terhadap orang-orang yang tidak menamakan anak-anak mereka dengan dua nama tersebut. Semuanya maudhu'. Paling elok pun ia dhaif sangat. Tidak ada satu pun daripadanya sabit dan sahih. Contoh pertama, alaitu ala nafsi alla yadkhulan nar man ismuhu Ahmad wala Muhammad. Bermaksud aku bersumpah atas diriku. Maksudnya aku berjanji bahawa tidak akan masuk neraka orang yang bernama Ahmad dan Muhammad. Semata-mata nama. Di mana terdapat ni apa yang dikatakan hadis ini? Ya, terdapat di dalam ini rujukan ini. Dalam kitab-kitab ni. Boleh dilihat di sinilah. Komentar. Ada sesiapa nak baca komentar? Silakan. Peserta-peserta lama saya tak nampak ni. Rindu ni. Teratak hadis. Orang-orang teratak hadis duduk di mana ni? Sihat semua ke? Hari tu saya nampak Zulkarnain. Idi Zulkarnain. Tak apalah yang lain lah. Siapa nak baca ni? Silakan. Allah. Siapa? Nama siapa? Fadil. Fadil Muhammad Fadil. Boleh tengok tuan ke Fadil? Nak kenal juga tuan. Fadil silakan Fadil. Fadil ni daripada mana ni? Daripada Perak. Perak Ustaz. Silakan Fadil, silakan. Bismillah. Nombor yang pertama, hadis yang dikemukakan sebagai contoh pertama itu sebenarnya adalah sebahagian daripada hadis yang didakwa telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia dengan lengkap dan bersanad terdapat di dalam sebuah kitab bernama Al-Maqsidul Ahmad bi Tahqiqi Juz'i Fadaili At-Tasmiyah bi Ahmad wa Muhammad. Kitab ini merupakan satu juzuk khusus yang membincangkan tentang hadis-hadis rekaan berkenaan dengan kelebihan menamakan seseorang itu dengan nama Ahmad atau Muhammad. Ia ditulis oleh Ibnu Bukair, seorang muhaddis pada abad ke-4 Hijrah. Nama penuhnya ialah Abu Abdillah Al-Husain bin Ahmad bin Abdillah bin Bukair Al-Baghdadi Al-Sayrafi. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 388 Hijrah. Di bawah ini diperturunkan hadis berkenaan yang tercatat dalam kitab itu selengkapnya. Haddatsana Ahmad ibn Nasr ibn Abdillah ibn al-Fath. Haddatsana Jaddi Sadaqah ibn Musa al-Ghanawi. Haddatsana Abi Haddatsana Humaid At-Tawil an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqifu abdani baina. Tengok tu. Yuqafu abdani baina yadayillah fayamuru bihima ilal jannah fayaqulani rabbana bimastahhalna dukhulal jannati walam na'mal amalan nujazina bihil jannah fayaqulullahu ta'ala udkhula ibadi udkhula abdaya
udkhula abdaya fa inni alaita ala nafsi alla yadkhula an-nara man ismuhu Alaitu. alaita ala nafsi alla Ni alaitu di baris. Ni pasal dia tak nyata ni sebenarnya. alaitu. Alaitu. Ni kalau cuba tengok saya besarkan. Alaita. Oh memang begitu ya. Silaplah kalau begitu. Nanti cuba kita tengok yang ni. Font. Oh alaita juga. Ini silap Kalau begitu kita kena baiki alaitu. Begitu. Teruskan. Teruskan. Fa inni alaitu ala nafsi alla yadkhulan nari ala alla yadkhulan nara man ismuhu Ahmad wa Muhammad. Ya. Bermaksud Anas bin Malik meriwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua orang hamba, iaitu manusia, dihadapkan ke hadapan Allah. Lalu Allah memerintahkan supaya dibawakan kedua-duanya ke syurga. Ketika itu mereka dua berkata, Tuhan, dengan sebab apakah kami telah layak masuk syurga, padahal kami tidak pernah melakukan apa-apa amalan yang melayakkan kami diberi balasan syurga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata, masuklah kamu berdua wahai hambaku. Sesungguhnya aku telah bersumpah atas diriku, yakni aku telah berjanji bahawa tidak akan masuk neraka orang yang bernama Ahmad dan Muhammad. Sekejap. Jadi di sini hadis ni dengan lengkap tadi kita baca tadi ni adalah berdasarkan sanad Ibnu Bukair. Ni Abdullah Ahmad ni Abu Abdullah Al-Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Bukair, orang panggil Ibnu Bukair. Ini seorang muhaddis hebatlah, besar. Dia kumpulkan kitab ini hanya membincangkan tentang kelebihan orang yang bernama Ahmad dan Muhammad. Dipanggil kitab yang macam ni dipanggil juzu, juzu, ajza. Kitab-kitab hadis ni ada banyak macam Ini nama kitab yang asal. Al-Maqsidu Al-Maqsidul Ahmad bitahqiq juz'i fadail at-tasmiyah bi Ahmad wa Muhammad. Ini nama kitab. Kitab ini orang panggil juzu. Mana-mana kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis tentang sesuatu perkara dipanggil juzu. Ada kitab hadis dipanggil jami', macam Bukhari ini termasuk dalam jami'. Ada kitab hadis sunan, ada kitab hadis mustakhraj, mustadrak, banyak macam kitab hadis. Arba'in Imam Nawawi itu dia sebenarnya banyak lagi yang lain-lain yang mengumpulkan 40 hadis. Itu orang panggil arba'in lah. Dia sebenarnya nama jenis kitab hadis. Arba'in. Bukan nama kitab hadis, kitab tu sendiri, tidak. Nama kitab hadis, jenis kitab hadis. Jadi salah satunya ialah juzuk. Juzuk ni bukan seperti juzuk Quran, juzuk pertama, juzuk kedua gitu, bukan. Juzuk ni suatu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis khusus tentang sesuatu perkara. Misalnya Imam Bukhari tulis juz'u raf'il yadain. Ketika bersembahyang tu kita angkat tangan. Sebelum rokok, bila bangun daripada rokok, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, bangun, angkat tangan. Ketika mana, sebanyak mana hadis dia ada, tak kira lah. Dhaif ke maudhu' ke hasan ke sahih ke, tak kira. Dia kumpul setempat untuk memudahkan orang nak kaji tentang sesuatu perkara. Itu dipanggil juz'u, jamaknya ajza'. Ni juz'i fadail tasmiyah. Bila sebut juz'u tu kita faham dah. Maknanya bincang tentang ini saja. Hadis ni, contoh pertama ni, sebenarnya ini yang ringkas. Riwayat siapa tak ada sebut dalam kitab-kitab. Hadis maudhu' kebanyakannya dia sebut gini alaitu. Tidak disebut siapa di kalangan sahabat yang meriwayatkannya, dan sanadnya tak ada. Tetapi bila kita selidik,
Ini sanadnya. Dan hadis ini didakwa diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Inilah ceritanya. Jadi apa ni yang tadi tu sebahagian daripada hadis yang panjang ini. Yang lengkapnya yang ni lah. Dan sanad dia pun ada sini. Teruskan. Siapa tadi baca tadi? Fadil, teruskan. Ibnu Jauzi di dalam Al-Mawdu'at jilid 1 muka surat 157 juga meriwayatkan hadis tersebut melalui saluran riwayat hadis Ibnu Bukair yang dikemukakan di atas. Setelah mengemukakannya, beliau berkata, ini adalah hadis yang tiada asalnya. Kata Ibn Hibban, sedekah bin Musa tidak boleh dijadikan hujah. Hadis bukan bidangnya. Kalau dia meriwayatkan sesuatu hadis, dia akan menunggang balikkannya. Sekejap Fadil. Ada beberapa perkara disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Ini adalah hadis yang tiada asalnya. Apa makna hadis yang tiada asalnya? Ini sebenarnya untuk jilid 2, 99 usul dirayah. Dalam jilid yang pertama saya telah bagi dah istilah-istilah ni. Misalnya tiada asalnya. Kita tengok. Tiada asalnya. Ni tiada asalnya apa makna? Arabnya la asla lahu atau laisa lahu aslun. Kata-kata ini menunjukkan hadis berkenaan tidak terdapat di dalam mana-mana kitab hadis yang mengemukakan hadis-hadis dengan bersanad. Kitab hadis yang masyhur lah. Sebaliknya ia adalah hadis maudhu' yang tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebenarnya tak boleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hakikatnya bila kata la aslalahu tu tiada asalnya, maknanya hadis maudhu', hadis maudhu'. Dhaif pun tak ada. Itu maksudnya. La aslalahu. Dan ini penting ya. Hadis bukan bidangnya. Orang kalau bercakap bukan bidangnya macam ni lah jadi. Ni perawi ni Sadaqah bin Musa ni nama. Ni perawi ni Sadaqah bin Musa Al-Ghanawi ni. Ibnul Jauzi duduk bincang tentang dia lah. Ni. Sadaqah bin Musa ni. Dia kata dia ni bukan bidangnya. Kalau dia meriwayatkan sesuatu hadis, dia akan menunggang balikkannya. Jadi hadis dia jadi lentang pukang lah jadi. Terus baca Fadil. Mana Fadil tadi? Menurut Az-Zahabi, Sadaqah bin Musa yang disebut oleh Ibnu Jauzi itu lain. Ia adalah Sadaqah bin Musa Ad-Daqiqi Abul Mughirah Al-Basri. Melalui nukilan kata-kata Ibn Hibban olehnya, dapat diketahui bahawa Sadaqah bin Musa itu yang dimasukkannya beliau terkeliru. Itulah yang dimaksudkannya beliau terkeliru. Jadi Imam Zahabi ada komen sedikit Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at itu. Sebab dia faham daripada cara Ibnul Jauzi kemukakan tentang Sadaqah bin Musa ni, maksudnya Ad-Daqiqi Abul Mughirah Al-Basri. Padahal bukan begitu. Kalau dia ni lah perawinya, tidaklah seteruk mana. Masalahnya bukan Sadaqah bin Musa ni. Yang sebenarnya Sadaqah bin Musa lain. Tapi Ibnul Jauzi terkeliru di sini. Dia kata Sadaqah bin Musa ni iaitu Ad-Daqiqi Abul Mughirah Al-Basri. Sadaqah bin Musa Ad-Daqiqi itu lebih baik kedudukannya. Kalau itu boleh tahan lagi daripada Sadaqah bin Musa Al-Ghanawi yang sebenarnya Al-Ghanawi. Ni Al-Ghanawi. Kerana Sadaqah bin Musa Al-Ghanawi dan ayahnya kedua-duanya majhul. Jadi ada pun walaupun sebut ada dalam sanad, tapi kedua-duanya majhul, seperti tidak ada. Juga. Sadaqah bin Musa yang tersebut di dalam sanad itu sebenarnya ialah Sadaqah bin Musa Al-Ghanawi.
bukan Sadaqah bin Musa ad-Daqiqi seperti yang difaham oleh Ibnul Jauzi. Ini kata Imam Zahabi. Imam Zahabi ni dia sangat kagumlah, terpengaruh banyak dengan Ibnul Jauzi. Sebab itu dia ada tulis, dia talkhiskan, dia susun semula Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi itu kerana dia anggap buku tu sangat baik. Walau bagaimanapun ada pada tempat-tempat tertentu mana-mana yang Ibnul Jauzi terkeliru tu dia dedahkan, dia ceritakan supaya kita tidak terikut-ikut dengan kesilapan itu. Itu cara ulama hadis buat kajian, begitu caranya. Walaupun dia kagum dengan seseorang tu, bukan bermakna orang itu maksum, tidak terkeliru. Misalnya Ibnul Jauzi di sini, ni antaranya, misalnya kalau kita tengok di sini kan, Tertibul Mawdu'at. Ini Imam Zahabi. Mawdu'at itulah. Begitu dia ambil berat tentang Mawdu'at Ibnul Jauzi. Talkhis Kitabil Mawdu'at. Ini Imam Zahabi juga. Begitu dia ambil berat tentang apa ni, karangan Ibnul Jauzi yang bernama Al-Mawdu'at itu sangat istimewa. Tapi ada tempat-tempatnya dia komen begitulah. Dia komen begitu. Ini apa ni Al-Mawdu'at ni. Tapi yang telah ditalkhiskan oleh Imam Zahabi. Hafiz Ibn Hajar juga di dalam Lisanul Mizan mengatakan Sadaqah bin Musa itu majhul. Jadi kalau Sadaqah bin Musa yang tadi tidaklah seberat mana. Kalau yang ni majhul lagi teruk. Teruskan baca lagi. Orang yang tertuduh mereka mengada-gadakan hadis itu menurut Az-Zahabi dan lain-lain sebenarnya ialah guru Ibnu Bukair sendiri, Ahmad bin Nasr bin Abdullah Az-Zari Al-Baghdadi An-Nahrawani. Dia seorang pendusta besar, Dajjal, mereka hadis dan Syiah Rafidhah. Jadi ini kena faham ni. Cuba tengok ni sanad dia ni. Ni muhaddis tadi, Ibnu Bukair tadi meriwayatkan daripada, dia kata haddatsana Ahmad bin Nasr bin Abdullah bin Al-Fath. Inilah Az-Zari'nya. Ibnul Jauzi dia pegang Sadaqah bin Musa ni. Sebenarnya yang lebih berat lagi daripada tu ini. Ini menunjukkan ulama-ulama hadis dahulu dia tu sendiri memang amanah, dia tu sendiri memang thiqah, dia percayai dan diangkat sebagai muhaddis. Tetapi itu bukan bermakna dia tidak ada meriwayatkan daripada orang-orang yang sangat bermasalah. Seperti Ahmad bin Nasr ini contohnya. Ini bermasalah. Jadi guru yang dikatakan guru bagi ulama hadis ni tidak semestinya guru tu yang dia betul-betul hormat, yang betul-betul nak ikut jejak langkahnya, dia orang baik, tak mesti gitu. Kalau dalam ilmu hadis ni, misalnya di sini, ini guru kepada Ibnu Bukair. Ini perawi Dajjal ni, pendusta besar. Tetapi tugas ulama hadis, antara tugas dia mengumpulkan. Dia orang menilai lah, tengoklah sendiri. Dengan adanya orang macam ni, takkanlah hadis tu jadi sahih. Jadi dia ambil. Jadi bagaimana dia ambil ini dengan orang ni? Kita tak tahulah, macam-macam lah, dengan menyamar ke macam mana ke, jadi anak murid, buat bodoh ke depan dia dulu, mungkin saja begitu. Kalau duduk pantah-pantah dia banyak-banyak, dia sembunyikan lah riwayat dia tu, kita tak dapat tahu dah rahsia dia. Ini duduk di sini masalahnya. Dia ni pendusta besar, kadzab, Dajjal, wadi'ul hadis, mereka hadis, dan Syiah Rafidhah, Syiah pelampau. Baca apa ni Fadil. Daruqutni berkata dia Dajjal. Khatib Al-Baghdadi pula berkata kata-kata riwayat Az-Zari tidak boleh dijadikan hujah. Dia dikatakan telah mengada-ngadakan banyak hadis maudhu'. Hadis-hadisnya mengandungi keganjilan yang menunjukkan dia seorang perawi tidak thiqah. Teruskan.
Az-Zahab nombor 5, Az-Zahabi di dalam Talkhis Al-Mawdu'at berkata tentang sanad hadis itu, sanadnya gelap. Ia adalah hadis maudhu' iaitu direka dengan menggunakan nama Humaid At-Tawil yang meriwayatkan Ini murid Anas ni, murid Anas bin Malik Humaid At-Tawil. Dikaitkan dengan orang-orang baik macam ni. Jadi mencemarkan nama orang-orang macam ni, orang baik-baik. Tapi dikait, cuba tengok sanad tadi kan, ada Humaid At-Tawil. Ni Humaid At-Tawil meriwayatkan daripada Anas. Ni orang baik. Jadi kesilapan bukan pada orang ni, kesilapan pada mereka dia tu lah. Kesilapannya. Adapun Humaid yang dikaitkan dengannya tidak berdosa apa-apa. Cuba tengok ni ulama-ulama hadis, kalau perawi-perawi mereka hadis sama macam ni, bermudah-mudah dalam masalah hadis ni, dia sebut Dajjal. Sekarang ni kalau orang yang sebarkan hadis maudhu', kalau disebut kasar sikit, dia kata kasar. Sebenarnya ini caranya. Ini caranya. Barulah orang jadi takut. Takut dia gelar Dajjal sepanjang masa. Main-main, jangan main-main dengan hadis. Cuba tengok di sini. Ini semua ni satu ancaman lah kira-kira. Dengan sebab itu, janganlah main-main dengan hadis. Teruskan. Nombor 6, kata Al-Ubbi Muhammad bin Khilfah bin Umar At-Tunisi Al-Washtani Al-Ubbi Al-Maliki meninggal 827 Hijrah. Tidak ada satu pun hadis sahih tentang kelebihan menamakan seseorang dengan nama Muhammad. Hafiz Abdul Abbas Taqiyuddin Abul Abbas Taqiyuddin Ibnu Taimiyah Al-Harrani meninggal 728 Hijrah bahkan berkata semua hadis tentangnya maudhu'. Yang ke-6 ni Al-Ubbi, mungkin dalam nota yang diberikan sebelum ni saya tak sempat bagi ni nama sebenar dia dan tarikh dia meninggal dunia. Minta salin lah. Mana-mana yang tak ada dalam nota tu minta salin. Macam sama juga Abul Abbas Taqiyuddin ini Ibnu Taimiyah lah, bukan orang lain. Al-Harrani yang meninggal dunia, saya tak ada tulis sebelum ni. Jadi harap salin lah. Jadi dia kata semua hadis tentang ni kelebihan nama Muhammad apa semua ni, tak ada satu pun hadis yang sahih. Semuanya maudhu', kata dia. Al-Ubbi ni pensyarah kepada Sahih Muslim. Ikmalil Mu'lim. Itu nama syarah Sahih Muslim. Ni syarah lama sebelum daripada Imam Nawawi apa. Ada itu ni 800 ni. Selepas Imam Nawawi. Ni syarah kepada syarah. Syarah kepada syarah. Dia kata tidak ada satu pun hadis sahih tentang kelebihan menamakan seseorang dengan nama Muhammad. Soal kita nak bagi nama begitu tak jadi masalah, tapi jangan percaya kepada benda-benda ni. Yang jadi masalahnya banyak hadis-hadis ni kan, bukan benda tu dipersoalkan, dipertikaikan. Misalnya masalah salawat. Salawat tu boleh saja, nak buat sendiri pun boleh, asalkan ada Allahumma salli ala Muhammad itu dan tambah-tambah lagi, boleh, tak jadi masalah. Itu satu doa. Tetapi apabila dikaitkan dengan fadilat yang bukan-bukan itu yang ditentang oleh ulama-ulama hadis, itu bukan selawat, itu yang dipersoalkan. Setengah-setengah orang tidak faham, dia kata tak suka selawat. Bukan begitu. Sama juga di sini. Saya tahu hadis ini, tapi anak saya pun nama Muhammad juga, nama Ahmad juga. Itu cerita lain. Tapi jangan percaya ni kelebihan begini-gini sampai tak masuk neraka, tak ada buat amalan apa-apa pun masuk syurga juga. Begitu ke? Bukan begitu. Teruskan Fadil. Yang ketujuh, boleh dikatakan semua penulis kitab-kitab hadis maudhu' menyenaraikan hadis contoh pertama itu sebagai hadis maudhu'. Yang ke-8, Ibnu Al-Qayyim berkata, termasuk dalam hadis maudhu' juga
hadis-hadis yang memuji orang-orang yang bernama Muhammad atau Ahmad dan menyatakan semua orang yang bernama dengan nama-nama tersebut tidak akan masuk syurga. Perkara ini bercanggah dengan apa yang sedia diketahui daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawa neraka tidak dapat dihindari dengan nama-nama dan gelaran-gelaran. Manusia hanya terlepas dari neraka dengan iman dan amal solehnya. Itu kata Ibnu Qayyim tentang inilah perkara ni yang kita masukkan dalam usul usul ini. Usul yang ke-44 tadi ya. Contoh yang kedua. La yadkhulul faqru baitan fihi ismi. La yadkhulul faqru baitan fihi ismi. Bermaksud kepapaan tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada namaku di dalamnya. Ini rujukannya. Benda-benda ni ada di dalam kitab-kitab ni. Semua ni kitab-kitab hadis maudhu' belaka. Kitab-kitab ni pada dasarnya mengumpulkan hadis-hadis maudhu'. Kalau dia ada sebut hadis sahih pun, itu bukan maksud utamanya. Itu untuk perbincangan. Tapi maksud utamanya, hadis-hadis utama yang dikemukakan dalam kitab-kitab ni adalah hadis-hadis maudhu'. Komentar. Ini siapa nak baca ni? Komentar ini. Orang lain pula. Siapa? Silakan siapa? Saya baca Maulana. Ya, silakan. Taisir. Taisir dari Pasir Gudang. Silakan. Hadis ini dikemukakan oleh Ibnu. Sebut nombor satu. Yang pertama. Yang pertama. Hadis ini dikemukakan oleh Ibnu Adi daripada riwayat Abi Hurairah secara marfu' di dalam Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal. Di bawah ini adalah sanadnya. Ini sanadnya Ibnu Adi. حدثنا قال حدثنا الفضل بن محمد بن سليمان قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الملك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا. Ini sanad dia. Baca yang di bawah ni seterusnya. Setelah mengemukakannya, Ibnu Adi mengomentarinya dengan berkata, tidak sahih. Usman perawi dipertikaikan. Gurunya mereka hadis. Hadis ini dengan sanad ini terlalu mungkar. Tidak ada orang meriwayatkannya daripada Yahya selain Muhammad bin Abdul Malik Al-Ansari. Sedangkan ia seorang perawi matrukul hadis. Perawi matrukul hadis. Misalnya, jadi baik. Kita nak tengok ni, matrukul hadis ni macam mana? Cuba tengok. Saya ambil contoh ni. Kalau tengok buku saya yang ni, matrukul hadis. Ni matruk atau matrukul hadis. Ni perawi istilah ni. Perawi yang ditinggalkan atau tidak diterima hadisnya kerana ia langsung tidak bernilai. Hadis-hadisnya tidak boleh dijadikan syahid, apatah lagi untuk dijadikan hujah. Nak sebagai penyokong pun tak boleh. Matruk adalah satu lafaz jarh yang berat. Perawi matruk adalah perawi yang teruk sangat ingatannya. Banyak melakukan kesilapan selain sering terkeliru. Kebanyakan riwayat perawi matruk mengandungi keraguan. Hadisnya bukan sahaja tidak boleh dijadikan hujah, bahkan tidak boleh juga dijadikan dalil penyokong. Ini matruk. Kalau matruk hadis matruk ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi, sedang dia tertuduh berdusta. Macam hadis kita ni lah. Baik kedustaan itu terhadap hadis atau lainnya. Atau dia tertuduh mengerjakan maksiat atau mempunyai kelalaian dan banyak sangat wahamnya. Kebanyakan ulama hadis pula mentarifkannya begini.
satu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta, serta tidak diketahui hadisnya itu melainkan menerusi riwayatnya sahaja. Itu hadis matruk orang panggil. Samalah hadis yang kita baca ni matruk lah. Dalam perawi itu matruk, hadis itu pun matruk. Terus baca lagi, teruskan. Imam Ahmad juga menurut apa yang dinukilkan oleh Az-Zahabi dan Ibnul Jauzi telah berkata, Muhammad bin Abdul Malik itu pereka hadis. Bila pereka hadis, mana hadis itu matruk lah. Ataupun hadis itu maudhu', boleh juga kita kata. Hakikatnya maudhu' lah. Teruskan. Kedua, apa artinya kepapaan tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada namaku di dalamnya? Apakah ia bererti namaku yang tergantung di dinding rumahnya? Atau namaku yang terletak di mana-mana bahagian rumahnya? Atau orang yang bernama Muhammad ada di dalam rumahnya? Pakailah dengan apa makna sekalipun, ia tetap bercanggah dengan kenyataan. Bercanggah dengan kenyataan juga merupakan salah satu usul dirayah hadis. Salah satu tanda hadis maudhu' ialah ia bercanggah dengan kenyataan. Kenyataannya apa? Ramai orang ada dalam rumah dia tu nama Muhammad. Tak miskin? Tak ada orang miskin kah yang bernama Muhammad ataupun Ahmad ni? Atau gantung saja nama Muhammad dalam rumah tu tak miskin? Gitu kah? Itu bercanggah dengan kenyataan. Bercanggah dengan kenyataan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Begitulah, biasalah. Tidaklah kerana nama tu, ini bahaya ni. Baca lagi, teruskan. Yang ketiga, hadis-hadis seperti ini boleh mendorong masyarakat yang jahil tentang agama bertawasul dengan cara yang salah, sehingga membawa mereka ke lembah kesyirikan. Nama Nabi Muhammad SAW mungkin digantung di dinding rumah atau diletakkan pada tempat-tempat tertentu di dalam rumah supaya terhindar dari kepapaan. Dia boleh jadi begitu. Seperti orang tawasul dengan capal lah, sibuk-sibuk cerita capal itu, letakkan gambar capal pula dalam rumah. Dengan berkat kononnya. Ini semua bahaya semua. Atau penggantung nama Muhammad. Itu sebab mungkin wallahu alam latar belakang asal tu kenapa orang gantung gambar Muhammad itu. Nama Muhammad itu. Takut-takut dia di sini juga dia. Takut berpunca daripada hadis maudhu' ni juga. Tak tahulah. Kalau semata-mata gantung itu tak jadi masalah dengan kita tidak menganggap ada kuasa ghaib apa semua tu, tidak jadi masalah. Itu sebagai sekadar lambang Allah Muhammad. Jadi Allah tu la ilaha illallah. Muhammad itu Muhammad Rasulullah, itu tidak jadi masalah. Tetapi takut dia jadi macam lain. Teruskan. Keempat, kalau apa yang disebutkan sebagai hadis itu memang sabda Nabi SAW, tentulah telah ramai para sahabat mengamalkannya. Tentulah di setiap dinding rumah mereka ada tergantung nama Nabi SAW. Amalan mereka itu pula akan diwarisi turun-temurun secara tawatur amali seperti azan, berkhitan dan lain-lain oleh generasi kemudian. Apalagi kalau ia dapat menghindarkan orang-orang Islam daripada kepapaan. Siapa tidak mahu terhindar dari kepapaan? Ini kita banyak perkara ulama-ulama hadis ni bila dia nak menilai sesuatu, tengok sahabat buat ke tidak. Sebab kita ni kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah tu maksudnya sahabat lah. Adakah sahabat buat? Kalau betul lah itu maksudnya, tentu dia dulu lagi buat. Tapi tak ada dinukilkan. Mana-mana sahabat gantung nama Nabi di dalam rumah dia. Ataupun simpan nama Nabi dengan maksud ini. Dengan maksud ini. Tak ada semua. Dan kalaulah betul-betul ada hadis ini, tentulah dia jadi tawatur amali. Dia amalkan oleh semua sahabat. Seperti benda-benda lain lah yang memang diamalkan oleh umat Islam sampai ke hari ini. Tapi tidak. Ini menunjukkan benda ni tak ada semuanya. Bahkan di zaman sahabat itu tak ada. Tak ada lagi. Teruskan.
Kelima, tidak terdapatnya apa yang disebut sebagai hadis itu di dalam kitab-kitab hadis yang utama, membuktikan ia bukan hadis sebenarnya. Itulah sebabnya ia hanya terdapat di dalam kitab-kitab hadis maudhu' sahaja. Keenam, hampir tidak ditemui orang Islam di negara kita mengamalkannya. Secara tidak langsung dapat difahami bahawa hadis seperti itu tidak tersebar di kalangan mereka. Apabila masyarakat Islam celik hadis, terhindarlah mereka daripada tipu daya atas Nabi SAW. Atas nama Nabi, ya. Atas nama Nabi SAW. Baik. Contoh yang ketiga. Majtama'a qaumun qattu fi mashwaratin fihim rajulun ismuhu Muhammad. Lam yudkhiluhu fi mashwaratihim illa lam yubarak lahum fihi. Bermaksud tidak berkumpul mana-mana kaum sama sekali untuk bermesyuarat. Sedangkan ada di antara mereka seorang yang bernama Muhammad. Tetapi mereka tidak memasukkannya dalam mesyuarat mereka. Melainkan mesyuarat mereka tidak diberkati. Tak boleh kalau ada orang nama Muhammad kena masuk ke dalam mesyuarat. Kalau tidak berkat. Ini dikatakan hadis yang seumpama ini. Ini rujukannya. Ini pun sama seperti yang sebelum ini, hanya ada di dalam kitab-kitab hadis maudhu'. Hadis maudhu'. Tetapi Al-Jami'ul Kabir ini karangan As-Suyuti, himpunan hadis-hadis ini bukan khusus untuk hadis maudhu', tapi dalam tu banyaklah bercampur baur lah. Termasuk hadis maudhu' juga banyak. Komentar. Ini siapa pula nak baca ni? Silakan, siapa nak baca? Silakan. Siapa? Kerana tak ada menjawab ni. Anak baca tak? Siapa? Kamarul Arifin. Silakan Kamarul. Contoh hadis ketiga di atas telah dikemukakan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamilul Du'afa Rijal daripada Ali secara marfu'. Berikut adalah sanadnya. Dalam Al-Kamil fi Du'afa Rijal Ibnu Adi dengan sanad ini sanadnya. Jadi di atas dia ni dikaitkan dengan Sayyidina Ali, Ali bin Abi Talib. Teruskan. Haddatsana Yahya. Tak payah baca lah. Setelah mengemukakannya, Ibnu Adi mengomentarinya dengan berkata, hadis ini tidak mahfuz. Ahmad Asyami ialah bin anak Kinanah. Al-Walid bin Salamah meriwayatkan daripadanya. Saya, yakni Ibnu Adi, mendengar Abu Arubah berkata, Uthman As-Sara'ifi At-Tara'ifi meriwayatkan daripada perawi-perawi majhul. Ia mempunyai banyak riwayat yang pelik-pelik. Ia di kalangan orang-orang Jazirah sama seperti Baqiyah di kalangan orang-orang Syam. Kerana Baqiyah juga meriwayatkan daripada perawi-perawi majhul. Dan dia juga mempunyai banyak riwayat yang pelik-pelik. 2. Ibnu Araq Al-Kinani Al-Kinani telah mengemukakan hadis contoh ketiga dalam kitabnya Tanzihus Syari'atil Marfu'ah berkata, Uthman At-Tara'ifi dikatakan thiqah oleh Ibnu Ma'in, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadisnya. Hafiz Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahzib berkata tentangnya, dia perawi saduq yang banyak meriwayatkan hadis daripada perawi-perawi dhaif dan majhul. Kerana itu ia dianggap dhaif. Hafiz Az-Zahabi dan Ibnu Hajar mengatakan hadis, iaitu contoh ketiga itu dusta. Tetapi mereka berdua menyebutnya di bawah biografi Ahmad bin Kinanah Asyami, guru At-Tara'ifi. Kesimpulannya, ialah Ahmad bin Kinanah Asyami telah dipersalahkan, bukan At-Tara'ifi.
Teruskan. 3. Hafiz Az-Zahabi dalam Talqisul Mawdu'at berkata, Uthman dhaif, gurunya majhul dan hadisnya saqit, yakni gugur. Ibn Hibban pula berkata tentang Uthman At-Taraifi bahawa ia tidak harus dijadikan hujjah. 4. Kesimpulannya ialah tokoh-tokoh hadis seperti Ibn Jauzi, Az-Zahabi, Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain mengatakan hadis contoh ketiga itu dusta dan maudhu'. 5. Hadis itu juga terlalu tidak praktikal. Apa artinya mengajak orang bernama Muhammad menghadiri setiap mesyuarat? Apakah dia perlu diajak semata-mata untuk mendapatkan keberkatan walaupun dia bukan ahli mesyuarat? 6. Hadis yang tidak rasional begini bukan sahaja memeningkan kepala dan meresahkan jiwa orang-orang yang telah beragama Islam. Ia juga boleh meliarkan dan menjauhkan orang-orang bukan Islam yang cuba berjinak-jinak dengan Islam. Itulah akibatnya. Kalau hadis-hadis seperti ini tersebar, jadi pening lah. Jadi pening. Yang Islam dah pun pening. Dia kata mengarut sungguh lah. Padahal dia tak tahu ini hadis maudhu'. Kalau tahu hadis maudhu', selesai lah masalah. Selesai dah masalah. Jadi orang-orang kafir pun kalau tengok, apa macam ni? Dengan sebab itu kita tidak boleh menyebarkan hadis maudhu'. Sebab benda tu banyak yang tak masuk akal macam ni. Apa kita mengena bawa dalam mesyuaratnya? Jadi mesyuarat ni mesyuarat mana? Kalau bank misalnya, bank nak mesyuarat. Mesyuarat tu orang-orang yang penting-penting saja. Kebetulan jaganya nama Muhammad. Jadi dia kena panggil juga lah. Untuk apa? Kononnya tak berkat kalau tak masuk bernama Muhammad. Ini bahaya. Ini bahaya. Kita tahu dalam sejarah ada ulama 7 keturunan, 7 lapis, 7 generasi. Muhammad namanya. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad 7. Tapi kita percaya bukan kerana hadis ni. Tak ada hadis ni pun orang akan bagi juga nama anak dia Muhammad. Tak perlu kepada hadis ni untuk apa? Untuk menggalakkan orang. Orang dah tahu dah. Kasih kepada Nabi itu. Ingat kepada Nabi itu akan mendorong mereka bagi nama begitu. Tetapi janganlah dibawa benda yang mengarut begini. Dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah masalahnya. Jadi ini imam-imam besar, tokoh-tokoh hadis ni kata hadis ini dusta dan maudhu'. Dusta dan maudhu'. Jadi tak ada jalan lagi. Bukan kita anti, bukan kata tak bagus. Itu cerita lain. Macam sebut tadilah tentang selawat dan sebagainya. Ulama-ulama hadis ni dia bukan persoalkan selawat itu, yang dia persoalkan itu fadilat itu. Fadilat itu. Ini pun masalah fadilat lah ni. Ini masalah fadilat. Bukan tak boleh nama Muhammad. Di zaman Rasulullah pun ada sahabat-sahabat nama Muhammad. Ada. Dan ada hadis Nabi pun boleh. Kita nak namakan siapa-siapa Muhammad boleh. Tak jadi masalah. Tetapi lebih-lebih ni. Lebih-lebih. Begini, ini memang membahayakan. Ya. Contoh keempat. Man wulida lahu thalathatu awladin falam yusammi ahadahum Muhammadan faqad jahila. Bermaksud sesiapa yang mendapat 3 orang anak laki-laki tetapi ia tidak memberi nama Muhammad kepada seorang pun daripadanya, berarti ia memang jahil. Jadi orang ada 3 orang anak, 1 orang pun dia tak bagi nama ni, memang dia jahil. Ini dikatakan hadis. Padahal tidak begitu rujukannya. Kita tengok ni. Ini ada dalam Al-Mu'jamul Kabir Tabarani, kitab hadis yang besar ni. Bukan ada dalam hadis, tapi kebanyakannya ada di dalam hadis-hadis maudhu'. Macam Al-Mu'jamul Kabir, Al-Jami'us Saghir ni,
Ni syarah At-Tanwir, syarah Al-Jami' As-Saghir. Ini kitab-kitab mengumpulkan hadis-hadis, bukan khusus untuk hadis maudhu', tetapi hadis ini memang hadis maudhu', walaupun ada dalam kitab-kitab Tabarani seperti Al-Mu'jamul Kabir dan lain-lain ini. Kebanyakannya hadis ini dibincangkan di dalam kitab-kitab hadis maudhu'. Komentar. Ni siapa pula nak baca ni? Silakan, siapa nak baca? Boleh saya cuba, Ustaz? Siapa tu? Muhammad Kamal daripada Ipoh. Silakan. Komentar. 1. Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at di bawah tajuk At-Tasbiyah bi Muhammad, bab Al-Tasbiyah bi Muhammad, telah mengemukakan 9 hadis berkenaan dengan kelebihan menamakan seseorang dengan nama Muhammad. Beliau membuktikan bahawa tidak ada satu pun daripadanya sahih dan sabit. Yang kedua, sahabat-sahabat yang didakwa telah meriwayatkannya daripada Nabi SAW. Antara lainnya ialah 1. Ibnu Abbas, yang kedua Ibnu Umar, yang ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas, yang keempat Abu Hurairah, yang kelima Ali bin Abi Talib, yang keenam Anas bin Malik, yang ketujuh Abu Umamah Al-Bahili, yang ke-8 Al-Miswar bin Makramah, dan yang ke-8 tadi, yang ke-9 Al-Wasilah bin Al-Asqa. Ini kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab hadis maudhu', macam Ibnu Jauzi itu, Al-Mawdu'at itu, 8 orang, bayangkanlah, dikaitkan dengan 8 orang sahabat. Cerita pasal ni. 8 orang sahabat dikaitkan. Jadi kalau kita betul-betul tak belajarlah, peninglah. Dia sebut ni sahabat ni, riwayat ni, ada di dalam kitab ni. Padahalnya itu saja dikaitkan dengan mereka tidak terlibat pun. Teruskan baca lagi. Yang ketiga. Yang ketiga, tidak kurang juga riwayat mursal dan mu'dal dikemukakan sebagai riwayat penyokong bagi hadis-hadis yang didakwa telah diriwayatkan oleh para sahabat yang tersebut tadi. Antaranya hadis Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya, daripada datuknya. 2. Hadis Abdul Malik bin Harun bin Antarah daripada ayahnya, daripada datuknya. Dan ketiga, hadis An-Nadir Nadhr bin Shufai. Hadis An-Nadar bin Shufai secara mursal dan lain-lain. Jadi untuk menguatkan hadis-hadis daripada 9 orang sahabat tadi, tambah lagi, ada lagi. Ni riwayat-riwayat ni. Riwayat mursal dan mu'dal. Padahalnya mursal dan mu'dal itu dhaif juga. Jadi tak ada gunanya. Sokong dengan penyokong yang lemah begitu. Baca lagi, silakan. Yang keempat, hadis Ibnu Abbas adalah hadis contoh keempat yang dikemukakan di atas. Ia diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dan Al-Haris bin Abu Usaimah di dalam Musnadnya. Berikut dikemukakan sanad At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Ini sanadnya. Haddatsana Ahmad bin Nadar Al-Askari, akhbarana Abu Qala kena baca begitu. Qala akhbarana. Terbetul tak? Qala akhbarana gitu. Akhbarana Abu Hinah Mushab Khaythamah Mushab bin Sa'id, akhbarana Qala. Dia kena baca qala sebelum akhbarana.
qala akhbarana Musa bin Iman an Laith, Musa bin Aiman. Musa bin Aiman an Laith an Mujahid an Ibnu Abbas marfu'an. Maknanya Ini bin Abbasin marfu'an. Disana- Bila sebut marfu'an ini maknanya dia kaitkan dengan Nabi lah. Mana Ibnu Abbas ni kaitkan dengan Nabi. Kononnya Nabi bersabda begitu. Itu maksud marfu'an. Baca lagi. Dan di dalam sanad ini terdapat beberapa orang perawi yang sangat bermasalah. Antaranya Abu Khaythamah Mus'ab bin Sa'id Ibnu Adi berkata tentangnya, dia meriwayat banyak riwayat mungkar daripada perawi thiqah. Kemudian Ibnu Adi mengemukakan 3 riwayatnya sebagai contoh. Az-Zahabi pula mengomentarinya dengan berkata, ini memang mungkar dan malapetaka. Ibnu Adi juga berkata, tanda-tanda kelemahan jelas nyata pada riwayat-riwayatnya. Ini kebiasaan Abu Khaythamah ni yang saya garis ni. Abu Khaythamah ni. Apa perangai dia? Perangai dia dia meriwayatkan banyak riwayat mungkar. Riwayat mungkar ini riwayat yang menyalahi riwayat-riwayat sahih lah. Itu dikatakan riwayat mungkar. Yang bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih. Tetapi dia meriwayatkannya daripada perawi-perawi thiqah. Perawi-perawi yang dipercayai, bagus-bagus. Mana perawi-perawi thiqah ni tak ada kena-mengena apa-apa dengan dia. Cuma dia kaitkan. Jadi ini mengelirukan. Ini mengelirukan. Orang yang mengamalkan cara macam ni, jadi hilang kepercayaannya. Dia bukan lagi boleh dipercayai. Ini cerita Abu Khaythamah Mus'ab bin Sa'id. Ibnu Adi kemukakan 3 riwayatnya sebagai contoh. Az-Zahabi mengomentarinya, ini memang mungkar. Mungkar maknanya hadis yang dhaif sangat. Dan malapetaka. Malapetaka, bercanggah dengan riwayat-riwayat yang sahih. Jadi kita tak boleh tengok satu tempat begitu mungkar, gini saja, kita tengok lagi tempat lain. Tanda-tanda kelemahan jelas nyata pada riwayat-riwayatnya. Jadi dia sebut kelemahan, apakah setengah-setengah orang dia tak faham, dia ingat hadis ini dhaif saja. Kenapa kita kata maudhu'? Dia banyak lagi perkara lain yang perlu diambil kira. Ini disebutkan kelemahan itu dari segi percanggahannya dengan riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian ini cuba kalau kita tengok hadis mu'dhal, mursal. Ini semua ni istilah-istilah hadis semuanya. Kalau hadis mursal, mu'dhal ini semua ni hadis dhaif, lemah. Misalnya kita tengok di sini. Hadis mu'dhal. Ini hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal. Apa itu hadis mu'dhal? Hadis yang gugur daripada isnadnya 2 orang perawi atau lebih di satu tempat secara berturut-turut. Sama ada ia berlaku di awal sanad atau di pertengahan sanad atau di akhir sanad. Hadis mu'dhal adalah hadis dhaif. Ia lebih dhaif daripada hadis mursal. Jadi dalam sanad ni mursal pun ia ada juga, itu pun satu masalah dah. Hadis munqati', seorang pun dah jadi munqati'. Ni berturut-turut. 2 orang sekurang-kurangnya. Kerana perawi yang gugur di dalam isnadnya lebih ramai. Itulah kedudukannya. Jadi tak ada guna semuanya kalau kita kata ada banyaklah saluran. Banyak pun sampah, kata sampah. Jangan banyak pun tak ada guna. Dengan sebab itu kita kena faham cara penilaian hadis itu. Ada banyak pun nampak bertimbun. Timbun pun longgokkan sampah. Longgokkan sampah. Bukan ada nilai apa pun. Teruskan lagi. Di dalam sanadnya terdapat beberapa orang perawi yang sangat bermasalah. Ini Laith. Laith bin Abi Sulaim. Laith adalah seorang perawi yang disepakati para ulama rijal tentang kedhaifannya. Ibnu Al-Jauzi di dalam Al-Mawdu'at meletakkan kecacatan riwayat Ibnu Abbas ini kepada Laith.
kata beliau masa Musa bersendirian meriwayatkannya daripada Laith, dan Laith dikatakan perawi matruk oleh Ahmad dan lain-lain. Ibnu Hibban berkata fikiran bercelaru di akhir hayatnya dan dia menunggang balikkan sanad-sanad dan marfu'kan hadis mursal. Ini penyakit dia ni. Disebutkan oleh ulama rijal ni. Satu bercelaru, yang kedua menunggang balikkan sanad-sanad, ditukar-tukar, dipusing-pusing. Dan hadis mursal dia kata marfu'. Macam-macam lah. Ini cerita dia. Menyebabkan jadi ulama tak percaya kepada dia. Baca lagi. Teruskan. As-Suyuti mengkritik Ibnu Al-Jauzi kerana menghukum hadis itu sebagai maudhu' dan meletakkan beban kesalahannya di atas belakang Laith. Kata beliau, keadaan Laith tidaklah sampai membolehkan hadisnya dihukum maudhu'. Imam Muslim dan 4 pengarang kitab Sunan meriwayatkan hadisnya. Ibnu Ma'in dan lain-lain pula mengatakan beliau thiqah. Jadi Suyuti kritik Ibnul Jauzi sebab Ibnul Jauzi kata hadis ini maudhu'. Jadi Suyuti kata kalau kita letakkan kesalahan ni di atas belakang Laith ni bukanlah seorang yang teruk sangat. Dia kata tidaklah sampai hadis dia tu boleh dihukum maudhu'. Kenapa dah hukum maudhu'? Imam Muslim ada ambil hadis dia. Kemudian 4 pengarang kitab Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi dan lain-lain pun ada juga ambil riwayat dia. Lepas tu Ibnu Ma'in dan lain-lain pula mengatakan dia ni perawi thiqah. Jadi thiqah ni ada ulama rijal hadis yang mentakdilkannya, mengatakan dia ni orang yang baik. Jadi Suyuti kritik. Setengah-setengah orang tu dia tengok Suyuti kritik tu, dia kata Ibnul Jauzi dah salah dah. Ibnul Jauzi ni tokoh. Di sini salah satu contohnya kita tengok. Suyuti kritik. Yang sebetulnya bagi saya Ibnul Jauzi itu lebih tepat. Jadi Suyuti dia kata Ibnul Jauzi kritik hadis ni semata-mata kerana Laith. Sedangkan bukan Laith saja yang bermasalah di sini. Bukan Laith saja. Cuma Ibnul Jauzi sebut Laith. Bukan bermakna hadis ini semata-mata jadi lemahnya kerana Laith itu. Banyak lagi yang lain. Cuma Ibnul Jauzi tidak sebut. Lepas tu Ibnul Jauzi tengok pula dari segi kandungan hadis itu. Ya, hadis ni nak menilai hadis bukan semata-mata kena tengok sanad. Kena tengok juga kandungan hadis tu. Jadi Ibnul Jauzi menilai itu semua. Sebab itu dia kata hadis ini maudhu'. Tapi Suyuti hanya menekankan dari sudut sanad. Seolah-olahnya Ibnul Jauzi kata hadis ini maudhu' kerana Laith ini semata-mata. Padahal tidak begitu. Ibnul Jauzi menganggap sebut Laith saja sudah cukup dah. Lepas tu tengok kepada matan atau teks hadis tu jelas menunjukkan ia maudhu'. Maudhu'. Cuba baca lagi sini. Bagi penulis maksudnya saya lah. Bagi penulis, keputusan Ibnu Al-Jauzi lebih tepat berhubung dengan hadis ini. Laith adalah perawi yang disepakati para ulama rijal tentang kedaifannya. Walaupun mereka tidaklah mengatakan dia dengan sengaja mereka hadis, tetapi kedaifannya tetap diterima oleh semua pihak. Lepas tu muka surat 40. Teruskan. Walaupun As-Suyuti mengatakan Ibnu Ma'in menthiqahkan Laith, itu hanya berdasarkan satu riwayat daripada beliau. Terdapat beberapa lagi riwayat perawi thiqat daripada Ibnu Ma'in menukilkan kata-kata beliau yang mendhaifkan Laith. Kata-kata Ibnu Ma'in bahawa Laith thiqah tidaklah bererti beliau tidak menganggap Laith dhaif. Laith. Jadi kita kena tengok dalam menilai seseorang perawi ni, kita tak boleh tengok satu orang misalnya. Suyuti kata Ibnu Ma'in kata dia thiqah.
Itu berdasarkan satu riwayat daripada Ibnu Ma'in. Banyak lagi nukilan-nukilan yang lain. Anak-anak murid Ibnu Ma'in tu sebutkan. Ibnu Ma'in kata dia tu dhaif. Dan kalau kita terima fiqh tu, satu istilah yang memberi makna kelebihan dan ta'dil lah kepada seseorang perawi. Fiqh bukan menafikan bila seseorang tu fiqh dia tidak boleh dhaif. Boleh dhaif. Baca lagi, teruskan. Silakan. Maaf, saya lupa letak buka phone tadi, buka mic. Inilah yang dimaksudkan oleh Bukhari apabila berkata tentang live perawi saduq yang waham. Perkara yang sama juga telah disebutkan oleh Yaqub bin Syaibah tentangnya, perawi saduq yang dhaif hadisnya. Lafaz ta'dil yang diberikan kepadanya terlalu rendah sehingga ia boleh disertai lafaz jarah. As-Suyuti mungkin terlepas pandang terhadap satu kaedah di riwayat hadis yang dipegang oleh Ibnu Al-Jauzi bahawa sesuatu hadis yang sanadnya dhaif, matannya mungkin sekali maudhu kerana faktor-faktor lain. Sebagaimana tidak semestinya apabila sanad sesuatu hadis sahih, maka matannya juga sahih. Sebagaimana tidak semestinya juga apabila sanad sesuatu hadis dhaif, maka matannya dhaif. Boleh jadi matannya sahih. Jadi itu, di sini agaknya Suyuti terlepas pandang. Sebab bila Ibnu Jauzi sebut laif, dia ingat itu dhaif. Jadi hadis ni kadang-kadang sanadnya dhaif, tapi teks dia, matan dia tu maudhu'. Boleh jadi berlaku begitu. Boleh jadi. Yang Ibnu Jauzi kata maudhu' tu dari segi matan dia tu. Kalau kita terimalah laif itu boleh diterimalah. Dia perawi dhaif saja, tidaklah perawi maudhu'. Ibnu Jauzi hukum maudhu' tu berdasarkan matan dia. Sebab kita tahu, semua orang tahu yang belajar hadis, bahawa kadang-kadang satu sanad itu dhaif, tapi hadisnya maudhu'. Kadang-kadang sanad itu sahih. Hadisnya maudhu', boleh berlaku. Kadang-kadang sanadnya dhaif, hadisnya sahih, boleh berlaku. Sama juga di sini. Kalau sanadnya dhaif, boleh berlaku juga matan dia ataupun hadis itu sendiri maudhu'. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi. Teruskan. Berhubung dengan hadis yang sedang kita bincangkan sekarang, kalaulah kandungannya benar, tidak sangat dhaif atau maudhu', kenapa sekian ramai sahabat, baik semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang telah dikurniakan lebih daripada 3 orang anak laki-laki, tidak menamakan seorang pun daripadanya dengan nama Muhammad. Teruskan. Saidina Umar sebagai contohnya mempunyai anak laki-laki lebih daripada 3 orang, tetapi tidak ada seorang pun daripadanya bernama Muhammad. Bolehkah dengan sebab itu kita mengatakan Saidina Umar memang jahil? Tak boleh. Jadi dengan sebab itu kita kata, kalau betul lah hadis ini, mesti ramai lah dah ikut ni. Sebab dia kata kalau 3 orang dapat anak tak bagi nama Muhammad, memang jahil. Jadi apakah Saidina Umar kita boleh kata jahil sebab dia anak lebih daripada 3 orang tapi tak ada nama Muhammad? Jawabnya kerana Saidina Umar tak tahu pun cerita hadis ni. Tak tahu pun. Ini direka kemudian. Kalaulah betul hadis ni, tentu sahabat-sahabat dah mestilah ada dalam ramai-ramai anak dia tu ada seorang yang bernama Muhammad. Mesti ada, tapi tidak begitu. Itu dalil untuk menolaknya. Sebab itulah Ibnu Jauzi kata maudhu'. Tak betul. Bermakna kita akan mengatakan secara senyap-senyap, akan mengatakan Saidina Umar dan lain-lain itu jahil. Sebab tak bagi nama Muhammad kepada anak dia. Baca, silakan. Inilah yang ada dalam perkiraan Ibnu Al-Jauzi
dan tidak terfikir oleh As-Suyuti. Mungkin As-Suyuti nampaknya lebih memberikan perhatian kepada sudut sanad semata-mata, sedangkan Ibnu Al-Jauzi pula mengambil kira kandungan atau matan hadis selain sanadnya. Jadi Ibnu Jauzi mengambil kira kedua-duanya. Kemudian kalau tidak live tadi yang kita gariskan ini di bawah nama-nama perawinya itu bukan seorang yang bermasalah ni. Bukan live saja. Bukan live saja. Ni juga bermasalah. Jadi ramai yang bermasalah ni. Kemudian seperti yang kita sebut tadi, banyak lagi sudut-sudut kelemahan yang lain. Jadi menyebabkan hadis ini tidak boleh diterima lah. Tidak boleh diterima. Baca lagi, silakan. Sebagaimana telah disebutkan sebelum ini bahawa yang bermasalah di dalam sanad itu bukan laif sahaja. Cuma Ibnu Al-Jauzi menyebutkan laif sahaja seolah-olahnya yang bermasalah, padahal perawi di bawahnya juga bermasalah. Pengarang At-Tanwir bermakna Al-Amir Muhammad bin Ismail Ash-Sha'nani. As-San'ani. Muka surat meninggal dunia. 1182 Hijrah, menguraikan maksud potongan terakhir hadis contoh keempat yang diberikan di atas dengan mana bererti ia memang jahil. Apa maksud memang jahil? Ia memang jahil itu apa maksud? Pengarang At-Tanwir ini cuba huraikan. Silakan, teruskan. Kenapa tak bunyi ni? Maaf, lupa nak on balik. Ya, silakan. Kata beliau, maksudnya ialah ia jahil tentang hak nama ini, hak mengambil berkat dengannya, dan hak berasa mulia dan bertuah dengannya. Itu huraian. Maksud ia memang jahil itu. Baca lagi, teruskan. Hadis contoh keempat itu tidak boleh menjadi kuat dengan disokong oleh hadis Watsilah bin Al-Asqa, hadis Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya, daripada datuknya, dan hadis Abdul Malik bin Harun bin Antarah daripada ayahnya, daripada datuknya, kerana semua hadis-hadis itu ibarat sokong membawa rebah sahaja. Di dalam sanad setiap satu daripadanya ada perawi-perawi yang tertuduh. Tertuduh berdusta. Jadi tak ada guna. Inilah orang kata ibarat sokong membawa rebah tu. Teruskan. Di dalam sanad hadis Watsilah ada Umar bin Musa Al-Wajihi. Ia adalah pendusta besar dan pereka hadis. Wadda' pereka hadis. Mana pereka hadis. B, dalam sanad hadis Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya, daripada datuknya ada Abdullah bin Zahir Al-Razi. Dahir Al-Razi. Ibnu Al-Jauzi dan Al-Zahabi mengatakan ia mengada-ngadakan hadis. Ini pereka hadis juga. Baca lagi. C, di dalam sanad hadis Abdul Malik bin Harun bin Antarah daripada ayahnya, daripada datuknya pula ada Abdul Malik bin Harun itu sendiri. Ia adalah penduta besar dan pereka hadis. Jadi macam mana nak jadi kuat hadis lain jika hadis yang nak jadi penyokong ni pun macam ni? Silakan, teruskan. 7, sekiranya seseorang Muslim menamakan anak-anak lelakinya dengan nama-nama lain yang disebut baik oleh Rasulullah SAW seperti Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim dan lain-lain, nescaya ia benar dalam tindakannya. Tidak boleh ia dikatakan jahil. Nabi SAW bersabda,
inna khairul asma'i Abdullah wa Abdul Rahmani wal Harith. Bermaksud sesungguhnya nama yang paling baik ialah Abdullah, Abdul Rahman dan Al Harith. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabarani. Jadi kalau seseorang tu tak bagi nama anak dia Muhammad pun tidak salah. Sebab Nabi SAW sendiri ada kata begini, ini sebaik-baik nama ni. Dia sebut sebaik-baik nama ni Abdullah, Abdul Rahman, Al-Harith dan seumpamanya. Tak boleh kita kata jahil. Ni hadis tadi disebut jahil. Kalau begitu ramailah sahabat-sahabat yang jahil. Tak boleh. Sebab Nabi sendiri sebut ini sebaik-baik nama ialah Abdullah. Maknanya nama yang menyatakan seseorang itu hamba Allah. Abdul Rahman, itu pun hamba Allah juga yang bernama Ar-Rahman. Al-Harith, Al-Harith maknanya orang yang petani, peladang yang berusaha, Al-Harith. Itu bagus, nama-nama yang bagus. Jadi tak boleh kita kata jahil. Mana Nabi SAW ada sebut begitu. Teruskan. Nombor 8 pula, hadis yang dikatakan terbaik dan bertaraf hasan oleh As-Suyuti berkenaan dengan kelebihan memberi nama Muhammad kepada anak-anak laki-laki ialah hadis Abu Umamah yang berikut. An Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wulida lahu mauludun fasammahu Muhammadan tabarrukan bihi kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Bermaksud Abu Umamah meriwayatkan katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa mendapat anak lalu dia memberi nama Muhammad kepada anaknya itu sebagai mengambil berkat dengannya, dia dan anaknya itu di dalam syurga. Terusnya Ibnu Bukair mengemukakan riwayat ini dalam kitabnya Fadailut Tasmiyah bi Ahmad wa Muhammad. Menerusi saluran riwayatnya lah Ibnu Al-Jauzi mengemukakannya di dalam Al-Mawdu'at dan berikut adalah sanadnya. Ini yang Jalaluddin As-Suyuti kata terbaik. Kalau berhubung dengan ini terbaik dan dia kata sanadnya hasan. Kita nak tengok sejauh mana tepatnya. Jadi Ibnu Al-Jauzi ni sanad dia. Setelah mengemukakan, terus sini. Teruskan. Hadatsana Hamad bin Al-Mubarak Al-Askari, hadatsana Ishaq bin Yasar Abu Yaqub An-Nasibi, hadatsana Hajjaj bin Manhal, hadatsana Hamad bin Salamah an Barid bin Sinan an Makhul an Abi Umamah marfu'an. Setelah mengemukakan riwayatnya dengan sanad ini, Ibnu Al-Jauzi berkata di dalam sanadnya ada orang yang dipertikaikan dan sekadar itu sahaja komentar beliau. Jadi Ibnu Al-Jauzi kata begitu. Dalam sanadnya ada orang yang dipertikaikan. Gitu saja dia. Jadi sesoalannya dipertikaikan itu tidak teruk sangatlah. Jadi As-Suyuti teruskan As-Suyuti. As-Suyuti ketika mengkritik Ibnu Al-Jauzi berhubung dengan hadis ini di dalam Al-La'ali Al-Mashnu'ah. Al-La'ali'ul Masnu'ah. Al-La'ali'ul Mashnu'ah. Jilid 1 muka surat 106 berkata, inilah hadis terbaik berhubung dengan perkara ini. Isnadnya hasan. Makhul salah seorang ulama tabi'in dan fuqaha mereka
bukan seorang ulama mengatakan beliau thiqah. Imam Muslim berhujah dengan hadisnya di dalam sahihnya. Riwayatnya dikemukakan oleh Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Pengarang kitab-kitab hadis yang lain juga masukkan hadis-hadisnya di dalam kitab-kitab mereka. Jadi kata dia ini makhul ni orang bagus. Cuba tengok ada semua dalam Sahih Muslim dan lain-lain ada hadis dia ni. Mereka terima. Teruskan. Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i mengatakan dia thiqah. Ibnu Al-Madini mendhaifkannya. Abu Hatim berkata dia tidak kuat. Pernah juga beliau berkata dia saduq. Abu Zur'ah pula berkata tidak mengapa dengannya. As-Suyuti mungkin mengagak orang yang dikatakan oleh Ibnu Al-Jauzi bahawa di dalam sanadnya ada perawi yang dipertikaikan, itu ialah makhul. Kerana itu beliau cuba muka surat 43 menyebutkan kelebihannya, padahal ilat hadis ini bukan makhul tetapi di bawahnya lagi. As-Suyuti agaknya tidak perasan tentangnya. Perawi bermasalah yang dimaksudkan oleh Ibnu Al-Jauzi ada dalam sanad itu ialah Hamid bin Hamad Al-Askari, guru Ibnu Bukair, pengarang kitab Fadailul Tasmiyah bi Ahmadi wa Muhammad itu sendiri. Ahmad wa Muhammad. Begitu. Jadi Ibn Jauzi kata dalam sanad dia tu ada orang yang bermasalah. Suyuti ingat makhul itu yang dimaksudkan oleh Ibn Jauzi. Padahal makhul itu bukan Ibn Jauzi maksudkan dia, orang lain yang lebih teruk lagi dalam sanad itu. Kalau makhul pun dah ada khilaf ulama. Orang lain itu, iaitu guru kepada pengarang kitab ni, Fadail ni, Fadailut Tasmiyah ni. Guru dia tu sendiri yang teruk. Ya, kalau kita tahu tentang itu, kita tidak akan menghukumkan hadis itu sebagai hadis hasan lagi. Hadis ini kekeliruan As-Suyuti. Cuba tengok. Lihat apa kata Al-Dhahabi. Silakan baca lagi. Terus. Lihat apa kata Al-Dhahabi dalam Mizan Al-I'tidal tentangnya. Dia bermakna Hamid bin Hamad Al-Askari meriwayatkan daripada Ishaq bin Yasar An-Nashibi satu hadis An-Nasibi, satu hadis yang mana dialah malapetakanya. Dia kata dia malapetaka. Ini malapetaka, bukan makhul. Ini malapetakanya. Teruskan. Lalu Az-Zahabi mengemukakan hadis tadi. Hafiz Ibnu Hajar juga menyatakan persetujuan dengan Az-Zahabi di dalam Lisan Al-Mizan. Teruskan. Kerana itulah Ibnu Al-Qayyim mengatakan hadis ini karut. Mula Ali Al-Qari juga memperakuinya dalam Al-Asrar Al-Marfu'ah. Lihatlah saudara-saudaraku, itulah kedudukan hadis yang terbaik berhubung dengan perkara ini. Kalau begitulah keadaan hadisnya yang terbaik, bayangkanlah bagaimana dengan yang lain-lain. Nombor 9, dilihat dari sudut dirayah, hadis ini memang maudhu kerana bercanggah dengan salah satu usul dirayah hadis, iaitu ia bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang jelas dan diketahui serta dipercayai semua orang Islam bahawa yang menentukan kejayaan dan kelepasan seseorang di akhirat ialah iman dan amal solehnya, bukan nama dan gelaran semata-mata. Dan nombor 10 pula, memanglah harus bahkan baik sekali menamakan anak-anak laki-laki dengan nama-nama Nabi. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kerana itu adalah tanda kita mengasihi dan menyayangi mereka dan kita mahu mengikuti jejak langkah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri membenarkan umatnya memakai namanya. Lihat sebagai contohnya sabda baginda sallallahu alaihi wasallam ini, tasammu bi ismi wala Tammau bismiha ya. wala takannu bi kunyati. Ya. Bermaksud pakailah namaku tetapi janganlah pakai kunyahku, nama panggilanku Abdul Qasim. Abul Qasim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lain-lain. Dan seterusnya, para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam juga ada yang bernama Muhammad, ada juga di antara mereka menamakan anaknya Muhammad. Tidak ada apa-apa masalah pun pada menamakan seseorang dengan nama Muhammad atau Ahmad. Yang salah ia menamakan seseorang dengan nama Muhammad atau Ahmad dengan mempercayai adanya kelebihan-kelebihan seperti tersebut dalam hadis-hadis maudhu' itu. Itu kesimpulannya ya. Bukan maknanya kita duduk bincang ni, ulama-ulama duduk bincang ni nak kata tak boleh. Kita nak bagi nama anak kita ataupun sesiapa pun nama Muhammad atau Muhammad Ahmad, bukan tak boleh. Boleh. Memang ada keharusannya. Umpamanya Nabi SAW sendiri benarkan ini. Dia suruh bagi nama tak apa. Walaupun di satu peringkat Nabi SAW larang. Di satu peringkat. Tapi kemudiannya Nabi SAW membenarkan. Buktinya ada di sini. Cuma kunyah dia atau nama panggilan dia tu, kalau nama Muhammad, kunyahnya Abul Qasim, jadi mengelirukan. Semasa hayat Nabi dahulu, orang-orang munafik cuba mempermain-mainkan Nabi. Bila dia kata Abul Qasim, Muhammad, Nabi kita berpaling. Dia kata saya tidak maksudkan awak, saya maksud orang lain. Jadi dia permain-mainkan begitu. Sebab itu Nabi melarang satu ketika. Lepas tu Nabi SAW membenarkan pun. Dan tidak jadi masalah. Ramai orang Islam ni walaupun dia tidak percaya kepada kelebihan-kelebihan yang disebutkan tadi, mereka tetap menamakan anak-anak mereka atau sesiapa lah dengan nama Muhammad. Tidak jadi masalah. Cumanya dengan mempercayai seperti tadi, itu yang salah. Dan itulah yang dibincangkan oleh ulama sekarang. Tak ada satu pun hadis kalau berkenaan dengan kelebihan Muhammad secara khusus seperti yang tersebut dalam hadis tadi, sehingga terlepas daripada neraka, masuk syurga terus walaupun tak ada amalan yang melayakkannya masuk syurga, semata-mata kerana nama Muhammad. Yang seperti itu tidak ada. Atau dikatakan jahil orang yang tidak bagi nama anak dia Muhammad, itu semua tak betul. Boleh saja nak bagi nama apa pun. Yang pentingnya beriman, beramal soleh. Kalau nak bagi nama Muhammad, saya sendiri yang menulis benda ni, yang buat benda ni, ada nama anak Muhammad, ada nama anak Ahmad, Hamad. Tapi saya tidak bagi nama tu kerana percaya benda ni, tidak. Tak boleh. Tak boleh begitu, itu salah. Jadi sehingga ulama-ulama kita buat satu usul. Bayangkanlah, maknanya hadis-hadis seperti ini banyak sebenarnya. Kalau saya nak bawa lah, kalau nak bawa lah misalnya, kita kata hadis ni, Mauludun, kita tengok dalam Syamilah. Banyak sangat. Di dalam kitab-kitab hadis maudhu. Yang saya sebut ini hanya satu contoh. Beberapa contoh saja. Kalau nak kira banyak lagi di dalam kitab-kitab terutamanya hadis-hadis maudhu', banyak lagi. Cuba kita tengok di sini. Kita ambil beberapa kitab ni, syarah hadis ambil. Kita tengok ni. Ambil yang mana-mana satu daripada yang saya kemukakan itu sebagai contoh, akan keluar tu. Cuba tengok ni. Ini ada.
disebutkan oleh ulama-ulama ni. Di dalam syurga. Dia semata-mata bagi nama tu, ambil berkat, masuk syurga. Dia dan ayah dia. Ini tak betul. Cuba kita tengok di dalam kitab-kitab ni, banyak ni sebut. Jadi bukan hadis-hadis ini saja, yang lain-lain lagi banyak lagi. Berkenaan dengan kelebihan nama Muhammad dan Ahmad itu. Jadi kita kena telitilah dalam masalah ni. Bukan makna tak suka, tak kasih kepada Nabi apa. Kita tak boleh kata begitu. Kalau orang tak bagi nama anak dia Muhammad pun, kita tak boleh kata dia tidak kasih kepada Nabi, dia tidak ikut sunnah Nabi, lagilah jauh. Tak boleh kata begitu. Dia macam-macam ni, tak masuk dalam mesyuarat. Orang yang bernama Muhammad tak berkat mesyuarat itu. Jadi seseolahnya kita kena panggil lah orang yang bernama Muhammad, biar ada dalam majlis itu. Biarlah duduk-duduk saja pun. Ini semua tidak praktikal. Tidak praktikal. Kalau kita tengok banyak hadis-hadis umpama ini di dalam kitab-kitab hadis maudhu'. Di dalam kitab-kitab hadis maudhu'. Ni cuba tengok berapa banyak di sini. Berapa banyak di kitab ni. Ada 29 kitab yang tadi saja. 29 kitab. Ni Talkhis al-Mawdu'at misalnya. Disebut. Yang tadilah. Qala Ibn al-Jawzi fi isnadihi man qad tukullima fihi. Di dalam Tanzih syariah al-Marfu'ah misalnya. Ni. Kemudian kalau kita tengok hadis yang pertama misalnya. Ini hadis yang pertama. Sebab itu ulama-ulama hadis ni dia telitilah. Teliti apa-apa. Nak percaya ada kelebihan, biar tentu ada hadisnya. Sekurang-kurangnya hadis dhaif. Ini bukan dhaif, ini maudhu'. Jadi seperti kata Jalaluddin As-Suyuti, dia kata inilah hadis yang paling baik dalam perkara ni. Sanadnya hasan, yang paling baik itu hasan. Kita dah tengok dah tadi, tak tepat itu. Yang tepatnya pendapat orang lain, ramai lagi yang lain. Jadi kita tak boleh bersandar kepada satu orang begitu saja tanpa melihat alasan-alasannya. Sedangkan orang lain kemukakan alasan yang cukup. Yang cukup. Jadi kita tak boleh pakailah, tak tepatlah kata-kata Jalaluddin As-Suyuti. Bagaimanapun dia telah berusaha lah sekadarnya. Dia telah berusaha sekadarnya. Bagi kita kena tengok juga pendapat orang-orang lain. Jadi seperti kita sebutkan tadi, di dalam kitab-kitab seperti ini, ma dharra ahadakum law kana fi baitihi Muhammad wa Muhammadan wa thalatha, misalnya. Tidak menjadi masalah kepada seseorang kamu kalau dalam rumah dia ada nama Muhammad seorang, atau dua orang, atau tiga orang, habis pun nama Muhammad pun tidak jadi masalah. Adakah begitu? Ini yang lain-lain banyak yang seumpama ini. Nak menunjukkan kebagusan meletakkan nama Muhammad itu tak jadi masalah. Apa masalahnya kalau dalam satu rumah tu ada nama seorang Muhammad atau dua orang Muhammad, tiga orang, lima orang pun semua dia bubuh nama Muhammad anak dia. Ini apa ni semua ni? Ini semua tak sahih. Sebab itu kita kata tadi, Jalaluddin Suyuti sendiri kata yang paling baik yang paling baik tu macam tu. Yang lain-lainnya tak usah cerita lah. Teruk lagi lah daripada tu. Cuba kita tengok. Ini berkenaan dengan orang nama Muhammad. Ini hadis yang kita sebut tadi sebagai contoh. Di dalam kitab ni ada ni semua. Dan banyak lagi yang lain-lain. Banyak lagi yang lain-lain. Ni. Sesiapa yang ada 3 orang anak, dia tak bagi kepada seorang pun daripada mereka nama Muhammad, dia jahil. Dia jahil. Ini semua dah ada di dalam kitab-kitab hadis maudhu'. Bukan 1, 2 lah, banyak lagi. Bahkan dia tidak benarkan pukul budak. Kalau ada budak tu nama Muhammad, tak boleh pukul, tak boleh kata apa-apa kepada dia. Dia kena diam saja.
Jadi menyusahkan ibu bapa kalau macam tu nak jaga anak yang nama Muhammad itu. Kononnya makna menghina Nabi Muhammad pula. Itu tak ada kena mengena. Ada nama anak yang bernama Muhammad pun boleh pulas juga telinga dia tu kalau dia degil. Sama saja. Ni misalnya riwayat daripada Ibnu Umar secara marfu'. Bila kamu dah bagi nama Muhammad, jangan kamu maki dia. Jangan kamu cebik dia, jangan kamu bersikap kasar dengan dia, jangan pukul dia. Kamu kena muliakan dia, kamu kena agungkan dia, kamu kena hormat dia. Dan macam-macam lagi. Ini perawi maudhu' saja ada dalam ni. Banyak lagi yang lain-lain lah. Itu hanya sekadar contoh yang saya kemukakan di dalam nota ini, sekadar contoh. Kalau nak kira, banyak lagi. Dia ada satu package. Sebab itulah Ibnu Bukair tadi dia boleh buat satu juzu yang mengumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan itu saja. Yang seperti itulah kita jadikan usul. Sebab banyak, bukan satu saja. Jadi ingat, kalau sebut lebih-lebih sangat tentang nama Muhammad ni kena ingat. Tak ada. Ingat, itu mudah saja. Kepada kita yang belajar usul dirayah ni, untuk kita buat pegangan mudah saja. Kena ingat, tak ada satu pun hadis sahih. Boleh dikatakan, kalau ulama-ulama yang kita baca tadi, ada yang kata semuanya maudhu'. Ataupun kalau kita nak ringan sikit, paling kuat pun dhaif sangat. Semua tak boleh pakai. Kalau dhaif sangat untuk kelebihan, untuk dapat fadail, tak boleh, semua tak boleh pakai. Tak boleh kita anggap itu hadis Nabi. Tak boleh. Tak boleh kita nak anggap ada kelebihan. Tak boleh. Salah mengikut kaedahnya. Itu sebab disebutkan ini sebagai usul. Jadi usul ke-44. Hanya rasanya sekadar itulah dulu untuk perbincangan 99 usul. Assalamualaikum Maulana. Berkenaan dengan mengeraskan suara, kalau macam dalam keadaan biasa kita tahu azan kita boleh keraskan suara. Kalau macam bacaan yang dipasang di masjid tu kan, macam baca Quran apa semua sebelum solat tu macam mana? Itu pun kalau dia tidak ada sunnah begitu. Jadi yang terbaiknya kita ikut sunnah lah. Tapi kalau katakanlah di tempat kita semua suka macam tu, semua suka dan tak ada mengganggu pun, bahkan dia elok juga dengar, boleh dia betul-betul bacaan, dia kata begitu. Kalau begitu tak ada jadi masalah. Tak ada jadi masalah. Tapi kalau mengganggu, tak boleh lah. Kena jagalah. Ini seperti baca dalam sembahyang, baca ayat-ayat yang panjang, pendek. Jadi kalau makmum itu boleh bersetuju, makmum setuju, tak apa, memang kita nak panjang pun. Bacalah 1 juzuk, 2 juzuk pun. Dia bergantung kepada keadaan, benda-benda macam tu. Ya. Silakan. Lagi? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Abu Bakar. Saya nak tanya pandangan Maulana berkenaan dengan nama yang disandarkan kepada Muhammad. Contohnya kita nak bagi nama anak macam Ahmed ke, Mehmet ke, Hamad ke. Apa pandangan Maulana? Apa maksudnya tu? Macam kat Turki nama dia orang macam Mehmet kan, tapi tu disandarkan kepada Muhammad dan ada sebab-sebab sendiri. Jadi pandangan Maulana berkenaan dengan nama-nama yang disandarkan kepada Muhammad ni. Seeloknya kita kena sebut dengan baik lah. Kita kena anggap orang yang bagi nama tu dia nak nama Muhammad yang tepat lah. Cuma manusia ni ada kan bangsa-bangsa yang berbeza-beza, dia pelet dia tu. Dan ada cara dia macam orang kita kan. Mat dia sebut, Mat. Jadi Muhammad tu jadi MD, Mat dia sebut. Yang sebenarnya Muhammad, MOSD, Muhammad juga. Kita sebut Muhammad lah, itu dia yang terbaik. Sebab itu pemaksud tuan asal dia tu. Bukan dia nak suruh sebut. Ada orang sebut, kalau Indonesia dia sebut Moh, M-O-H. Moh pula, itu Muhammad. Moh tu Muhammad lah. Jadi itu bukan tuan asal dia, ayah dia, bukan maksud begitu. Cuma bahasa ringkas tu. Sepatutnya janganlah kita sebut begitu. Kalau MD, kalau janganlah kita pakai macam orang putih. MC Mac jadi Mac, Michael jadi Mac, tak perlulah. Kita sebut penuh lah. Sebab itu pun yang dimaksudkan oleh tuan asal itu. Sebut penuh. Mehmet. Kalau di India misalnya, orang dia sebut pelet. Ahmad dia sebut. Ahmad.
Ahmad itu Ahmad. Itu tak bagus. Sebut dengan tepat. Cuba ajarlah menyebut dengan tepat. Sebab nama-nama ini dia sebagai doa juga sebenarnya. Sebagai doa. Takut kita sebut macam lain, dia tak ada maksud makna asal itu. Jadi dah lari. Terima kasih Maulana. Ya, sama. Ada lagi? Maulana, tadi saya yang baca tadi, Ya. ada seorang yang kata dia tahu sikit tentang agama, dan dia pernah berkata kalau nama Muhammad je tak boleh. Tak boleh? Tak boleh macam mana? Kata dia lah, kalau kita kata nama kita Muhammad sahaja, tak boleh. Jadi tapi kalau ikut hadis tadi macam tiada larangan. Ya. Dia orang yang pakai begitu, dia pakai dengan hadis. Ada hadis seperti saya sebutkan tadi, di suatu peringkat Nabi larang. Takut dia ambil kesempatan oleh orang-orang munafik, orang Yahudi untuk mempermain-mainkan nama Nabi itu. Untuk mengejek sebenarnya. Tapi kemudiannya semua ulama sepakat mengatakan boleh. Tak ada jadi masalah. Berdasarkan hadis yang kita sebut tadilah. Nabi bagi pakai nama dia tu boleh. Dan di zaman Nabi lagi, Muhammad bin Maslamah misalnya. Itu zaman Nabi, sahabat Nabi itu. Kalau di kalangan sahabat Nabi yang nama Muhammad, dia yang paling tua. Muhammad bin Maslamah kan pergi perang sana sini, pergi bunuh ketua di Yahudi apa. Muhammad bin Maslamah. Nama dia Muhammad, Nabi tak ada larang. Kalau tak boleh, nama macam mana dia? Mesti ditukar nama dia. Seperti nama-nama lain yang Nabi tukar kan. Nama ini tak pernah ditukar. Menunjukkan boleh. Di zaman Nabi lagi boleh. Lagi ada apa lagi? Kadang-kadang saya jumpa juga dia. Maknanya saya boleh katakan ini semacam isu ziarah kubur lah. Mula-mula ada larangan. Mansuh. Itu sudah mansuh. Yang larangan itu sudah mansuh. Sekarang ni boleh. Sampai bila-bila boleh. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Maulana. Sama. Ada lagi yang lain-lain? Maulana, saya nak tanya. Ya. Berkenaan dengan Maulana ada kata isnad dhaif, matan sahih. Itu matan dhaif, isnad sahih. Macam mana keadaan tu boleh berlaku? Ya, ada banyak macam tu. Macam tadi. Kalau tengok dari sudut sanad, mungkin sekadar dhaif saja. Tapi tengok kepada isi, bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sunnah Nabi, itu tak boleh. Quran, sunnah Nabi, manusia ni dikira iman dan amal soleh. Kalau tak ada itu, tak boleh. Itu dah bercanggah. Ni semata-mata nama Muhammad tak masuk neraka. Padahal dia tu sepatutnya masuk neraka. Tak boleh. Begitu. Itu dari segi kandungan dia adalah. Sebab itu ulama-ulama pertikaikan hadis. Dia pertikaikan hadis sebab apa? Kita tengok sanadnya sahih dah. Jadi dia ada illat. Dia kata nampak ada illat. Illat itu illat khafiyah. Itulah perbincangan ilmu ilal hadis. Ilal hadis ni dia bincangkan hadis yang zahirnya nampak sahih. Tapi sebenarnya tidak sahih. Itu satu bidang dalam pengajian hadis ni. Namanya ilal hadis. Besok insya-Allah kita akan belajar itu. Ilal hadis. Kitab Ilal Saghir Imam Tirmizi. Besok insya-Allah. Akan ada nota tu besok. Jadi benda-benda gitulah. Nampak? Kadang-kadang hadisnya dhaif. Tetapi kandungannya betul. Misalnya an-nazafatu minal iman. Itu dhaif. Itu dhaif. Tetapi ia sesuai dengan Quran. At-tuhur syatrul iman. Itu hadis sahih. Kemudian tadi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu sesuai. Wa thiyabaka fatahhir. Bersihkan pakaianmu. Itu tidak bersih. Jadi itu sesuai. Banyak ada hadis lain yang menyokong. Jadi hadis yang seperti itu, kalau sanad dia ada perawi lemah sedikit sebanyak, itu dipanggil lemah yang ringan. Yang seumpama itu. Sebab makna dia ada dalam hadis yang sahih. Makna dia sesuai dengan ajaran Quran. Itulah yang dikatakan hadis
apa nama ni, dhaif, tapi apa ni, sanad sahih, hadis dhaif macam-macam ada. Sanad dhaif tapi hadis itu dari segi maknanya sahih. Macam tu lah. Lafaz dia tidak sahih, makna dia sahih. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Fatimah daripada Selangor. Soalan saya, adakah bila dalam sanad sesuatu hadis tu ada perawi yang matruk, maka hadis tu automatik matruk, ataupun perawi yang matruk dan hadis yang matruk tu berbeza? Kalau hadis tu ada banyak saluran, ada saluran yang tidak ada perawi matruk itu, boleh diterima. Tapi kalau semua saluran tu perawi yang sama tu ada, maknanya dia tu madar, tak boleh pakai kalau macam tu. Jadi matruk lah, hadis tu dhaif. Tengok keadaan lah, dhaif ke atau maudhu' ke, nak hukum tu tengok dululah. Tapi biasanya kalau matruk ni sama ada dhaif sangat atau maudhu', gitulah. Tetapi kadang-kadang sanad dia tu saja ada perawi matruk itu dalam satu saluran. Dalam saluran yang lain tak ada dia. Ada orang lain yang baik-baik. Itu boleh terima kalau macam tu. Cuma sanad itu sajalah dihukum dhaif. Bukan semua sekali saluran sanad dia, tidak. Gitulah. Maksudnya Maulana boleh. Kecuali kalau semua sanad dia tu memang ada perawi dhaif macam tadi. Dia tidak jadi kuat. Tak boleh jadi sokongan. Macam tadi, sokong membawa rebah tadi. Banyak tu saluran sanad tu. Lain-lain tu. Daripada sahabat-sahabat yang lain. Tapi semuanya bermasalah. Itu tak jadi kuat juga hadis ni. Bahkan kadang-kadang hadis ni lagi banyak, lagi menunjukkan kepalsuan dia. Orang yang tak belajar, dia keliru lah, dia tengok banyak pening lah. Tapi kepada orang belajar, lagi banyak, lagi menunjukkan kepalsuan dia. Gitu. Ya. Maksudnya Maulana tak semestinya bila sesuatu hadis tu matruk, maksudnya ada perawi yang matruk dalam tu, tapi boleh jadi ada perawi-perawi yang sangat dhaif lah. Tak ada perawi matruk lah dalam tu. Okey. Ya, lagi? Ada lagi? Maulana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan hadis apa ni yang Abu Husaimah Mus'ab bin Sa'id tu, penyataan kata Ibnu Adi berkata tentang dia meriwayatkan banyak riwayat mungkar daripada perawi-perawi sikoh. Saya kurang jelas maksud, adakah di sini Abu Husaimah ni dia petik perawi-perawi sikoh untuk dijadikan hadis baru? Adakah itu maksudnya? Dia ada hadis dah, cuma dia kaitkan dengan perawi-perawi sikoh. Itu perangai dia. Kalau dia kaitkan dengan perawi-perawi tidak siqat, orang tolak lah, siapa nak terima. Ni kan misalnya kalau dia kaitkan dengan Humaid ni orang hebat. Jadi lakulah barang dia nak jual tu. Kalau tidak tak laku, sebab itu dikaitkan dengan perawi-perawi siqat itu. Bahkan dikatakan sahabat ada meriwayatkan hadis ini, sahabat. Itu semua tu nak melakukan barang dia lah. Lagi? Sekadar itulah dulu hari ni ya. Wallahu a'lam.